Yang bisanya record. Sukan luncur udara atau paragliding ini sudah tidak asing lagi di kalangan para peminat sukan ekstrim. Dan aksi minggu ini akan membawa anda ke Besut Terengganu untuk sama-sama merasai kehangatan dan kemeriahan Terengganu International Paragliding Competition 2017. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami. Tanggal 12 hingga 16 Mei yang lalu, Kota Putera Paragliding Park Bukit Bubus Tembila Besut Terengganu menjadi tumpuan khusus buat peminat-peminat sukan luncur udara apabila berlangsungnya Terengganu International Paragliding Competition atau TICO 2017. Kejohanan ini dianjurkan oleh Kelab Paramotor Terengganu dengan kerjasama Kerajaan Negeri Terengganu melalui Tourism Terengganu dan turut berkolaborasi bersama Biro Paragliding Persekutuan Sukan Udara Malaysia MSAF. Seramai 74 peserta menyertai kejohanan kali ini, termasuklah para peserta dari luar negara, antaranya Filipina, Indonesia, Singapura, Thailand, Amerika Syarikat dan Arab Saudi. Terengganu International Paragliding Competition ini ialah satu event bertaraf antarabangsa yang pertama kali dianjurkan, dan kita memang excited dengan kejohanan ini sebab ia akan membuka laluan untuk kita menganjurkan lebih banyak lagi kejohanan-kejohanan bertaraf antarabangsa yang akan menarik ikon-ikon dalam sukan paragliding untuk datang ke Terengganu ini. Dan insyaAllah dengan kehadiran peserta-peserta sukan bertaraf antarabangsa sebegini akan membolehkan Malaysia menganjurkan Paragliding World Championship. Kita yakin, kita percaya venue untuk TICO kali ini iaitu Bukit Bubus adalah merupakan di antara venue terbaik untuk sukan paragliding dari aspek teknikal sukan dan juga daripada aspek yang boleh mempromosikan Terengganu sebagai destinasi pelancongan. Kesemua peserta tiba di Bukit Terengganu pada 11 Mei 2017 dengan mereka mendarat di lapangan terbang Sultan Mahmud dan kemudiannya dibawa ke hotel penginapan di Kinara Al Safi Resort. Keesokan harinya selepas bersarapan, para peserta bergerak menuju ke lokasi pertandingan untuk sesi pendaftaran yang bermula pada jam 10 pagi. Dan kali ini mereka menginap di Tanjung Demung Beach Resort yang terletak di Kuala Besut. Undian untuk menentukan giliran penerbangan bagi kesemua 74 peserta turut dijalankan. Bukit Bubus yang terletak di jajaran Bukit Keluang mula mendapat perhatian peminat sukan paragliding, terutama selepas Kota Putera Paragliding Park mula dibuka kepada orang ramai pada tahun lalu. Bukit ini dikatakan mempunyai ciri-ciri seakan Bukit Lohan di kaki Gunung Kinabalu yang pernah dijadikan lokasi kejohanan dunia sukan luncur udara, selain perlu dianggap sebanding dengan perbukitan di Pulau Bali kerana angin yang sentiasa bertiup dari laut sehingga waktu petang. Disebabkan itulah pihak penganjur memilih Bukit Bubus sebagai lokasi TICO 2017. Dan ternyata percaturan tersebut berbaloi apabila edisi sulung penganjuran TICO mendapat sambutan yang amat menggalakkan, bukan sahaja di kalangan para peserta dari dalam negara, malah ianya turut menarik minat peserta dari luar negara. Ini termasuklah kehadiran pemenang Anugerah National Geographic 2012 Sano Babu Sunoa dari Nepal yang pernah meluncur merentasi Gunung Everest, Gunung Kilimanjaro dan Gunung Elbrus. Turut menjadi tarikan di Bukit Bubus ini adalah para peserta akan meluncur setinggi 300 hingga 500 meter dari paras laut, dan pada ketinggian tersebut mereka dapat menikmati keindahan panorama jajaran Bukit Keluang serta Laut Cina Selatan yang terbentang luas. Selain itu, keistimewaan Bukit Bubus bukan sahaja terletak berdekatan kawasan pantai yang memudahkan paragliding membuat pendaratan dengan selamat,
tetapi juga kerana kelajuan angin di bukit ini lazimnya cukup sesuai untuk pengembangan. Paragliding ini adalah sukan terbang luncur udara menggunakan glider, dinamakan paraglider. Dan kita hari ini membuat pertandingan untuk terbang daripada bukit di sebelah belakang ini, dinamakan Bukit Bubus. Terbang terus dan cuba mendarat dengan setepat yang mungkin dengan marker yang kita buat di bawah ni, di bullseye yang kita buat di bawah ni, dan kita akan cantikkan point yang direkodkan pada touch yang pertama, ujung kaki yang mendarat, touch pertama itu kita itulah point yang kita ukur daripada tengah-tengah bullseye itu. Dan apa yang kita pentingkan ialah keselamatan. Okay? Apa yang kita perlu bila kita mempunyai pertandingan yang mempunyai ramai bilangan peserta di acara paragliding ini, kita perlukan bantuan bomber untuk bersedia, ambulans sentiasa mesti ada, hot standby di sini, dan juga kita beroperasi terbang di pinggiran pantai, dan possibility ada paraglider ataupun pilot paraglider yang terjatuh di kawasan air. Jadi kita perlukan juga standby speedboat di sekitar sana dengan petugas-petugas yang mahir dalam untuk rescue. Saya harap dengan event yang kita lakukan ini, satu, kita perkenalkan sukan paragliding. Kita ingin ketengahkan sukan paragliding sebagai satu sukan perdana lah, setanding dengan sukan bola, basikal, bowling, segalanya. Kerana sukan paragliding ni banyak pertandingan-pertandingan di peringkat dunia, dan atlet-atlet Malaysia juga telah menempa nama di beberapa pertandingan peringkat antarabangsa, mempunyai ranking yang tinggi. Jadi dengan adanya tapak yang selesa, yang cantik begini, kalau dibangunkan dengan infrastruktur yang betul, dengan bantuan pihak berkuasa tempatan, kita mempunyai tapak untuk atlet-atlet kita berlatih. Dan juga untuk pelancongan juga bonus. Tempat ini satu tempat paragliding yang orang boleh datang untuk terbang rear ataupun tandem paragliding, boleh menikmati keindahan Bukit Keluang. Jadi banyak pihak yang mendapat keuntungan. Jadi saya harap tempat ini dapat dibangunkan bersungguh-sungguh dengan bersepadu, kita mendapat satu tempat yang cantik di Besut Terengganu ini. Untuk edisi Sulong Tipco 2017 menyaksikan hanya disiplin akurasi atau ketepatan dipertandingkan, dan ianya terbagi kepada 4 kategori, iaitu kategori terbuka dan berpasukan yang melibatkan kesemua peserta, kategori nasional yang mana ianya hanya dihadkan kepada peserta tempatan, dan juga kategori wanita. Bagi memastikan segala-galanya berjalan lancar, kesemua peserta wajib menghadiri taklimat teknikal yang diadakan pada hari pertama yang berlangsung di Tanjung Demong Beach Resort. Kegagalan menghadirkan diri ke taklimat tersebut akan menyebabkan penyertaan peserta terbabit dibatalkan serta-merta. Dan pada hari kedua, setiap peserta diberikan peluang menguji lokasi pertandingan ketika sesi latihan rasmi dijalankan selama 2 jam sebelum mereka bersiap sedia untuk memulakan aksi pusingan pertama. Selepas sekali lagi diberikan taklimat ringkas, para gliders sibuk melakukan persiapan bagi memastikan kesemua perlengkapan berada dalam keadaan sempurna, dan kemudiannya mereka dibawa ke lokasi permulaan yang terletak di puncak Bukit Bubus dengan menaiki kenderaan yang telah disediakan penganjur. Di puncak Bukit Bubus, peserta-peserta ini sekali lagi melakukan pemeriksaan akhir ke atas tempat duduk atau harness yang dilengkapi payung terjun, tali pengikat dan keadaan payung luncur yang turut dikenali sebagai glider. Ini semua dilakukan bagi memastikan semuanya berjalan lancar untuk mengelakkan sebarang masalah yang tidak diingini. Tepat jam 11 pagi, pusingan pertama dimulakan dengan Chu Tien Hong dari Vietnam menjadi peserta pertama yang dilepaskan. Dalam sukan paragliding ini, setiap peluncur perlu memastikan angin bertiup ke arah hadapan untuk melakukan take off.
Kesemua peserta yang bersaing nyata memiliki pengalaman luas dalam sukan ini, yang mana menyaksikan mereka tidak berdepan banyak masalah sewaktu berlepas dari puncak Bukit Bubus. Bagi disiplin ketepatan, para peserta akan melakukan take-off dan menuju terus ke kawasan pendaratan yang telah ditetapkan. Walaupun keadaan cuaca dan tiupan angin memainkan peranan penting dalam paragliding, namun faktor tersebut tidak terlalu mempengaruhi bagi disiplin akurasi jika hendak dibandingkan dengan disiplin cross country. Biarpun tanpa tiupan angin yang terlalu kuat, ianya sudah cukup untuk kejohanan bagi disiplin akurasi ini dijalankan. Di zon pendaratan, pad sasaran elektronik digunakan dan ini merupakan peralatan standard yang digunakan pakai untuk setiap kejohanan, terutamanya di peringkat antarabangsa. Bagi setiap paragliders, mereka tentunya mensasarkan titik tengah bulatan, namun untuk mencapai sasaran tersebut, ianya bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan kerana ianya hanya berukuran 3 cm. Di sekitar pad pendaratan telah ditandakan mengikut ukuran tertentu, iaitu 0.5 meter, diikuti 5 meter dan juga 10 meter. Markah diberikan sebaik sahaja paraglider mencecah kawasan pendaratan dan ianya akan diukur oleh hakim dengan mata terendah menjadi sasaran peserta. 1000 mata titik maksimum akan dikenakan kepada peserta sekiranya mereka melakukan pendaratan di luar lingkungan 10 meter atau terjatuh ketika mendarat. Ini bermakna secara ringkasnya, beberapa peraturan penting perlu diambil kira oleh peserta ketika mendarat untuk mereka mendapatkan mata terendah, seterusnya akan memberikan kelebihan pada setiap pusingan. Antaranya setiap paragliders perlu memastikan kaki mencecah pad pendaratan terlebih dahulu, dan sekiranya mana-mana bahagian badan atau peralatan yang mencecah pad pendaratan, ianya akan dikenakan penalti. Mereka juga perlu mengelakkan daripada terjatuh, dan seandainya paragliders terjatuh di tengah-tengah pusat bulatan sekalipun, iaitu di kawasan 3 cm, 1000 mata titik maksimum akan tetap dikenakan. Dan dalam perjalanan ini, kesemua peserta akan melalui cabaran 3 pusingan dengan mata terendah yang dikumpul akan dipilih sebagai pemenang. Aksi pusingan pertama menyaksikan Duong Vu dari Vietnam serta Muhammad Faizal Abdul Wahab dari Malaysia cemerlang setelah masing-masing mendarat hampir di kawasan 3 cm. Kedua peserta tersebut meraih 1 mata untuk mereka mendahului peserta-peserta lain, terutamanya bagi kategori terbuka. Kedudukan Duong Vu dan Faizal Abdul Wahab bagaimanapun dicabar oleh Muhammad Nazri Sulaiman dan Nadiah Wafa yang mengutip 2 mata. Persaingan pusingan kedua nyata lebih sengit dengan kebanyakan peserta telah mula mendapat rentak dan berjaya melakukan penerbangan yang lebih sempurna. Apatah lagi dengan kehadiran para pengunjung di sekitar kawasan Bukit Bubus ini sedikit sebanyak dapat menaikkan semangat para peserta untuk mereka meneruskan aksi. Ini turut dibantu dengan keadaan cuaca yang baik dan tiupan angin yang seakan-akan memihak kepada paragliders ini. Mereka dilihat lebih tenang ketika melakukan take-off, seterusnya meluncur di udara tanpa sebarang gangguan menuju ke zon pendaratan. Di pusingan kedua ini, 2 peserta berjaya melakukan pendaratan sempurna, iaitu dengan mendarat di titik tengah bulatan 3 cm. Peserta terbabit adalah Siwakon Sonwatara dari Thailand dan juga Nadiah Wafa dari Malaysia. Bagi Nadiah Wafa, kejayaan melakukan pendaratan di titik tengah bulatan memberikan kelebihan kepadanya setelah beliau turut cemerlang ketika aksi di pusingan pertama. Tamat 2 pusingan, Nadiah Wafa mengumpul 2 mata, manakala Siwakon turut memperbaiki kedudukannya dengan mengumpul 11 mata. Peserta-peserta lain yang turut konsisten sepanjang 2 pusingan adalah Rio Indra Kusuma yang mengutip 4 mata di pusingan kedua, sekaligus mengekalkan kedudukan di antara kelompok teratas. Begitu juga dengan Muhammad Faizal Abdul Wahab yang berjaya mengutip 3 mata di pusingan kedua, seterusnya mengumpul 4 mata. Namun agak malang bagi Duong Vu dari Vietnam apabila di pusingan kedua beliau gagal melakukan pendaratan yang lebih baik setelah mengutip 432 mata. Situasi tersebut menunjukkan hasrat Duong Vu untuk mencabar kejuaraan bagi kategori terbuka biarpun cemerlang di pusingan pertama.
Memasuki pusingan ketiga, harapan Muhammad Faizal Abdul Wahab untuk mencabar kejuaraan musnah apabila beliau dikenakan 1000 titik mata maksimum setelah melakukan kesilapan ketika mendarat. Turut melepaskan peluang terbaik untuk muncul juara kategori terbuka adalah Nadia Wafa yang mengutip 328 mata sekaligus menamatkan saingan di tangga ke-7 keseluruhan dengan mengumpul 330 mata. Namun kekecewaan Nadia Wafa terubat apabila beliau meraih kejuaraan dalam kategori wanita. Rio Indra Kusuma terus konsisten di pusingan ketiga dengan mengutip 1 mata dan kedudukan tersebut menyaksikan peserta Indonesia itu muncul juara kategori terbuka dengan mengumpul 8 mata. Idea ditipu daripada minat saya dalam sukan paragliding dan juga paramotor. Dan saya punya ramai kenalan di seluruh negara dan senang untuk saya menjemput mereka untuk datang bersama kita untuk terbang di Terengganu ini. Lokasi ini satu-satunya lokasi yang ada di Malaysia yang di tepi pantai, di mana pemandangan ini sangat cantik yang tidak dapat di mana-mana tempat di Malaysia. Kita berjaya mengumpul 74 pilot daripada 22 buah negara yang saya kira antara penganjuran paragliding terbesar yang pernah diadakan di Malaysia. Harapan saya TIKO ini akan terus diadakan dan terus mendapat sokongan daripada kerajaan negeri Terengganu, terutamanya di bawah pimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Haji Ahmad Razif, supaya negeri Terengganu terus menjadi tumpuan paragliding dari seluruh dunia. Saya mengharap sangat-sangat supaya TIKO ini akan menjadi acara tahunan bagi negeri Terengganu. Kerana saya amat yakin ianya akan dapat mendapat lebih ramai lagi pilot-pilot daripada luar negara. Ini berdasarkan pada respon yang saya terima daripada pilot-pilot luar negara setakat ini. Mereka cukup berpuas hati, bergembira dengan layanan dan tempat yang penginapan, makanan yang kita sediakan kepada mereka. Saya selaku pengurus acara TIKO amat bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak yang menjayakan acara pada kali ini, terutama sekali ini kepada kerajaan negeri Terengganu dengan sokongan dan bantuan yang jitu sehingga menjayakan acara yang julung kalinya diadakan di negeri Terengganu. Selepas selesai, kesemua peserta melengkapkan 3 pusingan. Majlis penutupan rasmi berlangsung yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Tengku Zaihan Cikgu Abdul Rahman yang juga merupakan timbalan Pengerusi 2 Jawatankuasa Pelancongan dan Kebudayaan Negeri Terengganu. Majlis penutupan rasmi ini dimeriahkan lagi dengan aksi terbang beramai-ramai oleh kesemua 74 peserta yang berlegar-legar di ruang udara Pantai Keluang dengan ianya dikabarkan bakal dimasukkan dalam Malaysia Book of Record. Di penghujung upacara penutup ini adalah sesi penyerahan bendera daerah Besut yang diserahkan kepada Yang Berhormat Tengku Zaihan Cikgu Abdul Rahman. Majlis penyampaian hadiah berlangsung sejurus selepas penyerahan bendera daerah Besut disempurnakan. Bagi kategori kebangsaan, ianya menjadi milik Nasaruddin Abu Bakar, diikuti Muhammad Nazri Sulaiman di tempat kedua dan Muhammad Khairul Kamarudin menamatkan saingan di tempat ketiga. Secara dasarnya memandangkan TIKO ni lah kali pertama kita ada kan, dan kita sebenarnya cuba memupuk masyarakat Malaysia lah, atlet-atlet Malaysia supaya kita bersiap sedia ke Sukan Asia dan di Jakarta. Dan saya merasa sangat bangga kerana dapat lihat ramai pelopor-pelopor baru yang dapat mengikuti pertandingan di TIKO kali ini. Bagi kategori wanita, Nadia Wafa cemerlang untuk merangkul kejuaraan setelah berjaya menepikan cabaran Doxy Puang Nguyen dari Vietnam serta Hiroko Miyate dari Jepun.
berbangga sebab kita bertanding dengan international kan, dengan ramai 22 country, so jadi dapat bawa nama Malaysia untuk menang sebab pertama tu memang tak sangka, tapi memang cuba yang terbaik. Alhamdulillah menang nombor 1 untuk kategori wanita. Next time akan cuba lagi. Eagle Team yang membariskan 4 paragliders dari Malaysia pula pulang selaku juara bagi kategori berpasukan. Mereka menewaskan pasukan Proski juga dari Malaysia serta pasukan Krabi dari Thailand. Sementara kategori terbuka menjadi milik Rio Indra Kusuma dari Indonesia, diikuti peserta Thailand Siwakon Sonuwatara di tempat kedua, manakala Arin Bat Katku dari Mongolia berada di tempat ketiga. Dan berikut adalah keputusan penuh ke semua kategori bagi kejohanan Terengganu International Paragliding 2017. Berakhir sudah kejohanan Terengganu International Paragliding 2017. Tahniah diucapkan kepada para pemenang dan kesemua peserta yang telah mengambil bahagian pada edisi sulung kali ini. Syabas juga dibuat pihak penganjur di atas kejayaan penganjuran ini dan diharapkan agar ianya akan dapat diteruskan lagi untuk edisi akan datang. Sekian dulu aksi untuk minggu ini. Sehingga kita bertemu lagi di minggu hadapan. Akhir kata, salam hormat, salam sukan, satu Malaysia.